sejahtera. Nama saya Aishwarya, anak perempuan Dorisami, nombor matrik 3213003131. Hari ini saya membentang tentang laporan hire project base. Pengenalan. Dunia ini dikejutkan dengan penularan wabak COVID-19 yang menyebabkan pelbagai perkara dalam rutin seharian berubah. Bermula dengan penekan terhadap penjagaan kebersihan sehingga ke Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuasakan oleh kebanyakan negara di dunia termasuk negara Malaysia. Kerajaan Malaysia telah mengkuatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan sebagai 4 fasa. Perintah Kawalan Pergerakan tidak dapat dipastikan bilakah akan tamat, malah Perintah Kawalan Pergerakan fasa seterusnya mungkin terjadi sekiranya setiap individu tidak menyokong dan tidak akut kepada saranan kerajaan. Kerjasama daripada pelbagai pihak sangat penting usaha menyokong kerajaan dalam bersama-sama membendung penularan wabak COVID-19 ini sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan fasa 1 dilaksanakan, hanya 22 sektor perkhidmatan dibenarkan beroperasi dan dikurangkan kepada 10 semasa Perintah Kawalan Pergerakan fasa 2. Penutupan ini merangkumi perkhidmatan pendidikan di mana semua institusi berkaitan pendidikan perlu beroperasi dengan kaedah berbeza bagi memastikan matlamat dan agenda pendidikan dapat dilestarikan. Institusi pendidikan mula untuk melaksanakan pembelajaran dan latihan secara dalam talian. Pengurusan dan pentadbiran juga kebanyakannya dilakukan dari rumah. Penguasaan model pembelajaran mengikut kesesuaian perubahan, pencapaian dan banyak lagi. Perubahan yang mendadak memerlukan pemimpin pendidikan menghadapi normal baru dan menangani perubahan yang berlaku secara berkesan dalam memastikan matlamat dan agenda pendidikan dapat dilestarikan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Latar belakang responden. Kami ditemu bual dengan seorang wanita, Puan Annette Ten. Puan Annette Ten seorang beragama Cina. Responden kami berumur 38 tahun. Responden kami tinggal di Klang, Selangor. Responden kami sebagai seorang guru tadika. Responden kami belajar di SMK Klang Utama. Dia dapat keputusan yang cemerlang dalam sijil pelajaran Malaysia. Cita-cita responden kami adalah menjadi seorang guru tadika. Jadi, dia sambung belajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris untuk ijazah dalam pendidikan awal kanak-kanak. Responden kami bekerja sebagai seorang guru di tadika sendiri diberi nama Pusat Jagaan Anak Suria. Pusat Jagaan Anak Suria telah ditubuhkan pada tahun 2013, telah beroperasi lebih 10 tahun oleh Puan Annette Ten, merupakan penguasa tadika ini. Tadika ini terletak di Selangor beralaman nombor 2 Jalan Raja Nala 23 42200 Klang, Selangor. Kedudukan tadika ini berada di kawasan perumahan berdekatan dengan balai polis. Namun begitu, Pusat Jagaan Anak Suria ini merupakan sebuah bangunan terasa tingkat dan mempunyai 3 buah bilik darjah 2 bilik air. Saiz tanah keluasan 5654 kps, belakang dan depan menjadikan keluasan bangunan seluas 1900 kps. Dalam responden kami punya tadika ada dibantu oleh 4 orang yang mempunyai kelayakan diploma dan ijazah dalam pendidikan awal kanak-kanak, pengalaman dalam guru, seorang pembersih dan seorang tukang masak. Responden kami punya tadika ini beroperasi bermula 7.30 pagi hingga 12.30 hari. Di samping itu, terdapat juga penjagaan kanak-kanak selepas waktu belajar daripada pukul 12.30 hari hingga 6.30 petang.
Responden kami punya tadika mempunyai 30 orang kanak-kanak yang berumur di antara 4 hingga 6 tahun. Tujuan responden kami adalah melahirkan generasi-generasi yang bersemangat dan pengetahuan luas. Terima kasih. Saya serahkan kepada Shelmila. Terima kasih Aisyu. Nama saya Syaimila Bhuvaneswaran, nombor matrik 3213004481. Bahagian yang saya buat adalah soalan-soalan temu bual. Kami telah menjalankan sesi temu bual dengan pengusaha dan guru di tadika tersebut. Ini adalah soalan-soalan yang kami tanyakan. Soalan yang pertama adalah, boleh Puan memberitahu nama Puan? Soalan yang keduanya, berapakah umur Puan? Yang ketiga, boleh Puan memberitahu latar belakang pendidikan Puan? Soalan yang keempat, siapakah pengusaha tadika ini Puan? Soalan yang kelima, bila tadika ini ditubuhkan Puan? Soalan yang keenam, Puan boleh menceritakan tentang kawasan tadika ini? Soalan yang ketujuh, berapa ramai guru bekerja di tadika ini? Soalan yang ke-8, Puan boleh memberitahu masa operasi tadika ini? Soalan yang seterusnya adalah, berapa ramai murid belajar di tadika ini Puan? Dan soalan terakhir adalah, Puan ada membuat kerja selain daripada seorang guru di tadika? Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, Puan akan diteruskan dengan poin dia. Terima kasih Sharmila. Nama saya Bhuvaneshwari Devi dan nombor matrik saya 3213003-851. Dari sesi temu bual, kami terdapat beberapa cabaran yang dihadapi oleh pengusaha dan guru tadika tersebut, iaitu dari segi internet. Cabarannya adalah penggunaan teknologi. Pengusaha dan guru tadika tersebut menyatakan skrin telefon bimbit yang kecil menjadi satu cabaran kerana apa yang dibuat naik tidak dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, kurang kemahiran mengakses ICT. Hal ini menyebabkan guru perlu memberikan tumpuan masa yang lama dalam mengajar murid untuk mengguna ICT. Selain itu, cabaran dari segi pengusaha, guru, pelajar dan ibu bapa. Cabaran ini menjadi kompleks dengan adanya perubahan dan perancangan perlu bersifat mudah ubah. Kesimpulannya, cabaran guru dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah dalam menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi amat yang tinggi. Sekarang saya serahkan kepada Siru. Thank you Bhuvaneshwari Devi. Nama saya Tirunagar Silmaniraj, nombor matrik 321-300-4641. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesimpulan dalam topik ini. Kesimpulannya, apabila gelombang ketiga wabak COVID melanda negara, sistem pendidikan negara perlu merangka mekanisme baharu dalam teknik penilaian PDPR. Dalam tadika pusat jagaan anak suria, guru mesti mengemas kini kebakaran mereka untuk mengikuti perkembangan semasa. Ia juga guru mesti melaburkan masa dalam dan wang untuk meningkatkan kecepatan dan kebolehan mereka apabila teknologi berkembang dengan berbagai kegunaan. Motivasi dan semangat guru perlu dikekalkan agar mereka dapat terus mendidik kanak-kanak dan berusaha untuk mengatasi sebarang cabaran atau HD yang timbul semasa pelaksanaan PDP atau PDPR. Guru bukan sahaja perlu bentuk dan melaksanakan pembelajaran dan pengajaran PDP berkualiti tinggi melalui pembelajaran di rumah, tetapi mereka juga mesti menyiapkan dan mencipta penilaian alternatif untuk menghentikan peperiksaan bersama muka dan ujian bertulis. Kanak-kanak mendapat manfaat daripada garis panduan yang ditetapkan oleh pihak berkenaan. Rakan tambahan pula reaksi kanak-kanak terhadap panduan yang ditetapkan oleh pihak berkenaan. Tambahan pula reaksi kanak-kanak terhadap pandemik COVID-19 dipengaruhi oleh persekitaran kanak sebaya yang menjaga, menyokong dan menbimbing satu sama lain. Kanak-kanak juga mungkin
merasakan dengan keadaan yang tidak menyenangkan dalam kehidupan dengan bantuan penyayang. Sokongan rohani dan intelek, toleransi daripada ahli keluarga. Jika ibu bapa sentiasa tegang rasa mempamerkan ketegangan yang luar biasa dan bertindak seolah-olah bencana dan akan berlaku, sudah pasti anak-anak memerhati dan meniru tingkah laku ini. Bagi menghadapi dan menanggulangi isu PDP dalam talian pendidik daripada perspektif kedua, ibu bapa perlu dibekalkan pengetahuan teknik atau cadangan yang sesuai mengenai pelaksanaan PDPR serta penggunaan peranti atau aplikasi. Ini bagi menjamin ibu bapa sentiasa aktif dalam pendidikan anak-anak dan bersedia membantu mereka. Pada masa yang sama, ibu bapa penjaga sekolah pegawai pendidikan daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan harus sama-sama menjalankan tanggungjawab untuk memastikan PDPR dan penilaian yang dilakukan semasa wabak COVID-19 berjalan lancar. Itu saja daripada saya. Terima kasih.